Jadi kita bersama lagi malam ni. Yang macam biasa, aku akan kongsikan pengalaman seram aku dengan korang. Tapi sebelum tu kita buka lampu dulu guys. Okay guys, jadi untuk video kita kali ni, kita akan ada bersama dengan kita seorang tetamu jemputan yang mana dia lah yang membincangkan channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang Detektif Conan. Jadi saya jemput Zahir Asna, Bro Zahir Asna untuk bersama dengan kita ni kongsikan pengalaman seram dia juga. Okay, jadi okay, jadi untuk video kali ni, Assalamualaikum subscribers. Untuk video kali ini saya akan kongsikan pengalaman seram saya yang dikongsikan oleh warden asrama saya masa saya duduk asrama itu. Dan kita akan juga dengarkan kisah seram daripada ni channel nombor 1 yang menceritakan tentang Detektif Conan di Malaysia. Okey. Jadi Allah Akbar. cerita dia macam ini. Saya ingat saya masa tu saya tingkatan 3. Saya dulu masih tingkatan 3. Daripada tingkatan 3 tu ada seorang warden ni, ustaz. Memang kalau malam dia bertugas, saya akan pergi jumpa dengan dia. Saya pergi belajar mengaji, pergi bersembang, tanya soalan kan. Dan saya akan bersembang sampailah pukul 1 pagi, 1 lebih pukul 2 baru saya naik asrama. Kadang-kadang bila nak naik tu saya kena kejut jaga untuk bukakan tangga sebab asrama saya ada grill kat tangga yang mana jaga akan kunci lepas pada pukul 12 malam. Jadi satu malam tu saya tengah-tengah bersembang dengan ustaz yang jadi warden tu, tengah belajar mengaji, dah siap belajar mengaji tu, tengah berbual. Tiba-tiba dia dah lepas pengumuman light off, warden suruh tutup lampu, dah lepas lah. Dan semua dorm pun dah tutup lampu masa tu. Dah nak pukul 1, 12 lebih dah nak pukul 1. Keadaan memang sunyi, budak-budak dah tak ada yang bising. Tiba-tiba dengar bunyi macam bunyi orang main guli tau. Bunyi macam orang main guli, saya macam ya kan. Jadi tengah-tengah waktu sunyi tu bunyi guli tu. Bila bunyi guli tu macam biasa lah kan bunyi guli, tapi aku macam masa tu macam aku agak seram lah. Jadi aku pandang ustaz aku dalam keadaan muka aku yang macam sedikit cuak. Ustaz kata biasa tu, ustaz kata. Ustaz aku pernah kena kacau, dia kata minggu lepas. Minggu lepas aku jumpa juga dengan ustaz. Lepas aku jumpa dengan ustaz tu, masa minggu tu aku ingat, aku nak naik tu aku nak ikut lubang tau. Lubang gerai tangga tu. Aku malas nak pergi kerja jaga. Jadi aku naik ikut lubang, ada gerai kat tangga tu, ada lubang kecil, aku masuk ke situ. Tapi ustaz kata, lepas aku naik tu dia kata dalam 10 minit macam tu, dia dengar ada orang lalu depan bilik dia. Dia ingat aku ke budak mana ke kan. Lepas tu dia tunggu, tak ada pun ketuk pintu ke, tak ada macam yang bagi salam ke, tak ada kan. Lepas tu dia kata tak lama lepas tu dia dengar bunyi ada orang perempuan menangis. Asrama lelaki, bunyi orang perempuan menangis. Mana datang budak perempuan tu? Mana? Jadi itu kisah yang pertama. Di malam ni aku nak kongsikan 2 kisah. Kisah yang kedua, masa aku dekat tempat Aspura dengan Aspuri dia tukar. Blok Aspura jadi blok Aspuri, blok Aspuri jadi blok Aspura. Sebab blok Aspura yang asal tu lagi besar daripada blok Aspuri yang asal. Tapi sekolah kata dia nak ambil lagi ramaikan pelajar perempuan, jadi ditukar blok Aspura dengan blok Aspuri. Jadi bila masuk blok Aspuri ni, ada seorang cikgu perempuan tu yang mana dulu dia jadi warden. Tapi bila aku masuk sekolah tu dia tak jadi warden dah. Jadi cikgu tu cerita dekat aku, kita bagi nama cikgu tu Cikgu Suhaila, bukan nama sebenar lah. Cikgu perempuan tu, Cikgu Suhaila tu, dia cerita kat aku masa dia jadi warden dulu. Dia kata dia asrama tu bilik warden. Lepas tu bilik warden aras bawah sekali. Searas dengan bilik warden tu ada bilik ketua pelajar, ada bilik gosok, apa semua, bilik rekreasi lah. Yang tu bilik, tak ada dorm lah kat bawah tu masa tu, kecuali bilik ketua pelajar tu je lah. Bilik ketua pelajar ada 4 orang kat dalam. Jadi masa malam tu dia tengah duduk rehat dalam bilik warden. Tiba-tiba dia dengar ada budak ketuk
pintu bilik dia. Budak tu ketuk, ada apa macam ada apa tak ingat lah, tapi ada budak tu ketuk lah. Dia buka lah. Lepas tu dah selesai tu, budak tu balik dorm dia. Budak tu memang duduk dorm bawah tu lah, duduk dalam bilik ketua pelajar tu. Bila budak tu pergi, dia tengah duduk rehat lagi tu, dia dengar ada lagi orang ketuk pintu bilik dia, macam dalam keadaan kecemasan lah. Dia kata kejap. Bila dia nak sampai dekat dengan pintu tu, bunyi ketukan pintu tu berhenti. Bila dia buka, tak ada orang. Dia tutup balik. Bila dia tutup, dia nak duduk balik tu, dia dengar lagi ada bunyi ketukan pintu. Lepas tu, bila dia buka, tak ada orang. Dia kata 3 kali dia dengar, dia buka, tak ada orang. Lepas tu dia kata dia nak pergi duduk, dia nak bertekad lah, kalau apa-apa bunyi sekalipun, dia malas dah nak layan. Jadi macam mana guys? Seram tak kisah aku malam ni? Kalau korang nak dengar lagi kisah-kisah seram dari aku, tapi sebelum tu, tetamu jemputan kita tak lupa. Tetamu jemputan kita untuk kongsi kisah seram dia dengan kita. Saya panggil ni Zahir Asnah, yang membincangkan channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang Detektif Conan. Ni dia kisah seram. Okay guys, tapi sebelum tu kita tukar tempat dulu. So guys, hari ni apa yang saya nak ceritakan kat korang dalam YouTube channel Iman Asri ni adalah tentang satu pengalaman masa saya sekolah dulu. Cerita ni saya dengar daripada abang saya, yang abang saya dulu pun sekolah sama juga dengan tempat saya. Mana abang Iman jugalah. So ceritanya adalah bertajuk Jaga Mulut Demo. Cerita Jaga Mulut Demo ni sebenarnya bukan berlaku kepada diri kami sendiri, tapi tentang satu cerita yang agak famous dekat kawasan sekolah kami dulu. Yang mana dekat kawasan sekolah tu taklah terlalu dekat sangat, tapi taklah terlalu jauh. Kat kawasan tu ada satu macam pokok kapas kat situ. So nak dijadikan ceritanya, satu hari ada seorang makcik ni, dia memang selalu kutip-kutip hasil daripada pokok kapas tu kan. Kutip-kutip kapas tu, dan bila dah kutip tu dia akan gunalah untuk buat bantal ke, untuk buat apa-apa saja yang menggunakan unsur-unsur kapas lah. Kemudian satu hari masa dia ni tengah mengutip kapas-kapas tu, tiba-tiba ada seorang nenek tua datang. Nenek tu tanya kat dia, Nak buat gapo? Lepas tu makcik tadi jawab tak ada buat gapo mek, nak buat batal ni. Lepas tu nenek tu tanya lagi. Nenek tu tanya nak buat gapo ambil kau ni. Lepas tu makcik tu jawab dengan steady lagi nak buat batal nek. Lepas tu bila makcik tu tanya 3 kali, makcik tu tanya nak buat gapo ambil kapas ni. Dia pun kata tak ada nek, nak buat makan, nak buat kelip makan cicong habudu. Lepas tu bila dia cakap macam tu, bila dia pusing ke tempat lain, dan bila dia tengok balik, makcik tu dah tak ada. Cerita seramnya belum tamat di sini guys. Itu hanya permulaan. Lagi seram. Okay guys, cerita dia tak habis kat situ guys. Tu baru hanya permulaan. Apa yang jadi kat makcik yang kutip kapas tu, lepas pada dia balik, tak lama lepas pada tu, bila dia makan semua, perut dia jadi kembung guys. Orang panggil apa? Busung. Perut dia macam masuk angin, macam kembungnya tu guys. Sampai akhirnya dalam seminggu lebih lepas tu makcik tu dikatakan meninggal dalam keadaan sedemikian rupa. So daripada cerita ni, ini cerita yang kita orang dengar daripada mulut ke mulut Tapi dikatakan ini adalah cerita benar. Tapi sejauh mana kebenaran dan kesahihan cerita ni, tak ada siapa yang dapat pastikan. So janganlah kita terlalu taksub dengan cerita ni, tapi kita ambil pengajaran daripada cerita ni, iaitu apabila kita bercakap dengan seseorang yang lebih tua daripada kita, sama ada kita kenal atau tak kenal, hormatlah. Gunakan bahasa yang sopan. Jangan biarkan kurang adab dan kurang ajar menguasai dirimu. Kerana itu lebih menakutkan daripada hantu yang menyeramkan. Akhir kalam dari saya, jaga hati, jaga iman. Jadi akhir kata dari kami, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi